dikenakan hukuman penjara sebab dia tak mampu ataupun dia gagal nak melunaskan hutang gaji player. Bekas pemilik Kuantan FA dan Markera United bergelar Datuk ditahan selepas didakwa ingkar perintah mahkamah untuk membayar tunggakan gaji berbaki 1.4 juta ringgit. Yang dianggarkan sekitar berjuta-juta lah anggarannya sebab dah berapa tahun dah kes tu. Tapi sebenarnya ada lagi beberapa kelab yang ada isu yang sama. Antaranya pernah jadi suatu ketika isu kelab yang berpangkalan di Terengganu, player tak dibayar gaji. Saya rasa dah benda tu dah meleret dah. Even sampai sekarang pun saya tak pasti sama ada player-player yang beraksi dengan kelab Terengganu City tu dah dapat gaji ke belum. Maksudnya apa? Sampai sekarang mereka masih lagi di scam. Kalau saya sebut ni, dia memang kontroversi ni. Zam Saham, dia take over club. Okay, dah betul dah. Pada asalnya niat dia dah betul dah. Nak take over club, nak jaga kebajikan player. Tapi semenjak menjak ni lain pula yang terjadi. Dah sampai tahap dia ni dilabel sebagai Zam Scammer. Bukan saya yang cakap, penyokong-penyokong sendiri yang label Zam Scammer. Sebab apa yang dijanjikan tak dapat. Segelitir orang, dia ni businessman. Dia berharap yang mana bila dia take over tim bola sepak, dia boleh buat duit melalui bisnes. Tapi Liga Malaysia ni tak sama macam liga-liga di Eropah. Kalau Liga Malaysia ni bukan jangan kata bisnes, nak balik modal pun belum tentu dapat. Dia cuma kita invest, apa yang kita nak dapat in return tu kita tak tahu. Silap-silap tak dapat apa langsung. Itu realiti dalam Liga Malaysia. Player, coaching, staff dan sebagainya, sebenarnya benda tu satu benda yang sangat-sangat tak bagus. Sebab dia buat benda tu hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Tapi dia tak jaga benda-benda yang lain. Maksudnya dia buat tu sebab nak dapat keuntungan dekat dia sajalah. Dia janji dekat player bulan dan bintang, nak bagi sekian-sekian, nak bagi bonus. End up apa pun tak dapat, dia pula sap. Kalau kita nak liga kita maju, kita kena hindarkan benda-benda macam ni. Kita kena avoid dia siap-siap. Apa yang dah berlaku sebelum ni kita jadikan pengajaran. Masalah kewangan dan Liga Malaysia ni bagaikan aur dengan tebing. Kita tak nak sebenarnya benda ni, bila kita bercakap mengenai aur dengan tebing ni, kita tak nak kaitkan dengan benda negatif, tapi nampaknya untuk bola sepak Malaysia itulah yang berlaku. Dan nampaknya saban tahun dia macam semakin meruncing. Betul. Musim lepas kita dah tengok dengan masalah yang berlaku sampaikan Kelantan The Red Warriors tidak ada pada musim ini. Melaka sebelum tu, Perlis, Sarawak, dan musim ini nampaknya mula-mula terpalit kepada pasukan KL City, dan Kedah. Kemudian yang paling hangat dalam tempoh beberapa minggu ni adalah Kedah lah. Betul, kalau kita lihat saban tahun memang akan ada masalah. Akan tetapi kalau kita lihat patternnya sejak mungkin 3 musim kebelakangan ini, dia lebih meruncing dan lebih teruk, saya boleh katakan, berbanding sebelumnya. Tetapi dalam 2-3 musim kebelakangan ini, yang terkesan ni pasukan besar. Lebih terutamanya pasukan negeri, Zam, yang ada fanbase yang cukup besar sebenarnya. Dan ini merupakan masalah yang bagi saya seolah-olah tiada jalan penyelesaian. Dan banyak benda sebenarnya yang menyumbang kepada masalah ini, Zam. TMJ tidak lagi menguruskan pasukan JDT, tidak lagi menguasai JDT, bagi ahli perniagaan lain, takkan mampu buat apa yang berlaku sekarang. Cuma apa yang berlaku ni secara jujur saya cakap merosakkan bola sepak Malaysia. Sebab kita setiap tahun kita seolah-olah cuba untuk menyelesaikan masalah gaji ni, kita siapa-siapa writer akan buatlah story ni semua benda yang sama. Kalau kita drive kereta rosak, setiap tahun rosak dalam masa 9 tahun, takkan kita nak pakai untuk tahun ke-10? Betul. Tukarlah. Komentar media Malaysia atas tunggakan gaji. Fenomena tunggakan gaji dalam dunia sepak bola Malaysia bukanlah perkara baharu. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, masalah yang sepatutnya boleh dielakkan dengan perancangan keuangan yang cekap dan kepimpinan yang bertanggung jawab semakin membarah, bahkan menjadi satu bentuk krisis sistemik dalam lanskap bola sepak tempatan. Dalam perkembangan terkini, isu ini telah mendapat sorotan meluas daripada pelbagai pihak, terutamanya media arus perdana dan media sukan tanah air. Media memainkan peranan penting dalam membongkar dan mengkritik kelalaian pihak pengurusan klub, badan bola sepak kebangsaan seperti Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dan Liga Bola Sepak Malaysia, MFL. Komentar yang dilontarkan oleh media bukan sekadar untuk menarik perhatian pembaca, tetapi turut membawa mesej bahwa krisis ini tidak lagi boleh dianggap remeh. Ia melibatkan maruah pemain, kredibiliti liga, dan kepercayaan penyokong terhadap ekosistem bola sepak negara. Muka depan yang terbongkar.
Seawal tahun 2023, beberapa akhbar tempatan seperti Harian Metro, Berita Harian, Utusan Malaysia, dan portal digital seperti Stadium Astro, Semua Bola, serta Phuket FC sudah berkali-kali mengetengahkan isu pembayaran gaji yang tertangguh di kalangan pemain dan staf kejurulatihan. Laporan-laporan ini sering menghiasi muka depan ruangan sukan dengan tajuk-tajuk sensasi seperti gaji tertunggak, pemain tak dapat sara keluarga, sudah 9 bulan tak dibayar, jurulatih pilih berhenti, mana FAM, pemain merana karena janji kosong. Media tidak lagi berselindung dalam menyampaikan mesej mereka. Wartawan dan kolumnis bebas pula tampil dengan analisis dan ulasan tajam yang mempertikaikan integriti pengurusan klub dan badan pengendali liga. Penggunaan ayat seperti, klub tak tahu malu, FAM hanya pandai berjanji, MFL gagal kawal keuangan klub, kerap kali menghiasi artikel panjang di ruangan sukan dan editorial. Fokus pada FAM, tuduhan gagal bertindak. Salah satu topik yang paling mendapat perhatian media ialah peranan FAM selaku badan induk bola sepak negara. Banyak laporan mempertikaikan sikap pasif dan kelewatan FAM dalam menangani keluhan para pemain. Portal Semua Bola dalam satu artikel berjudul, FAM cakap sahaja, tindakan tiada, mengkritik kegagalan badan itu melaksanakan hukuman tegas kepada klub-klub yang berulang kali terlibat dengan tunggakan gaji. Wartawan Sukan Bebas, Zulfirdaus Abdul Halim, menulis, FAM nampaknya hanya aktif dalam majelis pelancaran jersey atau ketika hendak mempromosikan skuad Harimau Malaya. Tapi bila pemain-pemain liga tempatan tidak dibayar gaji selama berbulan-bulan, mereka senyap sunyi. Ini membuktikan betapa lemahnya sistem perlindungan terhadap pemain yang sepatutnya mereka jaga. Media digital dan suara penyokong. Selain media arus perdana, media digital dan laman sosial turut memainkan peranan penting dalam menyuarakan ketidakpuasan hati rakyat Malaysia terhadap isu ini. Banyak akun Facebook, Twitter, dan TikTok yang berfokus pada sukan menyiarkan wawancara dengan bekas pemain, jurulatih, atau staf yang mengalami pengalaman tidak dibayar gaji. Antara yang tular baru-baru ini, ialah video bekas pemain naturalisasi yang mendakwa dirinya dipaksa pulang ke negara asal selepas beberapa bulan tidak menerima bayaran. Portal seperti Phuket FC dan Inikan Bola memuat naik video ini, berserta kenyataan keras seperti, kalau pemain impor pun kena tipu, apatah lagi anak tempatan kita sendiri. Komen-komen penyokong pula membanjiri ruangan balas dengan luahan emosi. Mereka menyalahkan kepimpinan FAM yang menurut mereka lebih sibuk dengan politik dalaman daripada menjaga nasib pemain. Situasi ini membuktikan bahwa krisis ini bukan sekadar bersifat teknikal, malah sudah menjalar menjadi krisis kepercayaan. Media cetak desak reformasi. Akhbar seperti Berita Harian dan Harian Metro tidak sekadar melaporkan masalah, bahkan mula mendesak agar satu reformasi menyeluruh dilaksanakan. Dalam satu edisi khas, kolumnis Sukan Berita Harian, Muhammad Amin Ahmad menulis, selagi tiada mekanisme tetap untuk memastikan gaji dibayar tepat pada masa, liga kita akan terus dilabel sebagai tidak profesional. FIFA pun tak akan pandang liga yang masih bergelut dengan masalah asas seperti membayar gaji. Cadangan-cadangan reformasi seperti penubuhan satu tabung khas kecemasan, penyusunan semula struktur liga, serta pengenalan audit keuangan tahunan yang lebih ketat terhadap klub mula disebut secara konsisten oleh media. Case tertentu yang diperbesar. Beberapa case pemain atau jurulatih yang menjadi mangsa turut diberi perhatian khusus oleh media. Antaranya ialah 1. Irwan Fadzli Idrus, 11 bulan tanpa gaji. Media menjadikan kisah bekas pemain kebangsaan ini sebagai simbol kegagalan sistem. Utusan Malaysia menyiarkan satu laporan eksklusif dengan tajuk, Irwan tak dapat bayar pinjaman kereta, gaji tak masuk hampir setahun.